Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ketiga minggu pertama PDPR 4.0 Bahasa Melayu tahun 1 bersama saya Cikgu Hawa. Saya harap semua murid sudah bersedia ya. Hari ini dah hari ketiga dah. Baik, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Objektif pembelajaran, murid dapat membina dan menulis ayat penyata dengan betul berdasarkan bahan. Hari ini kamu nak buat ayat, nak tulis ayat, nak bina ayat. Bina ni maknanya nak susun perkataan tu bercampur-campur, kamu kena susun yang betul ya. Kepada ibu bapa, hari ni kita nak ajar anak supaya anak boleh susun perkataan demi perkataan yang betul untuk jadi satu ayat yang lengkap. Berdasarkan bahan ni maknanya ada gambar, ada bantuan. Kemudian kita bantu juga dengan kita bacakan perkataan demi perkataan. Dan kita tanya pada anak, lepas perkataan ni agak-agak perkataan apa? Itu salah satu cara lah kita nak bantu anak ini supaya boleh bina ayat dengan betul. Huruf pertama huruf besar dan di hujung ni letakkan tanda titik. Itu dahulu untuk tahun 1. Baik murid-murid, hari ini tajuk pembelajaran kita amalan yang sopan. Apa tu amalan yang sopan? Siapa tahu sopan tu apa? Sopan tu kita buat baik, benda yang baik. Amalan ni benda yang perlu kita buat. Selalu kita buat amalan yang baik. Perkara-perkara yang baik perlu dilakukan di mana? Di mana? Di pejabat pos. Baik, hari ini cikgu nak ajar amalan baik, amalan yang sopan di mana? Di pejabat pos. Di pejabat pos. Pos ni kita boleh hantar barang, kita nak bagi ke orang, hantar surat, atau kita nak ambil barang yang kita beli. Sekarang banyak beli atas talian, kita boleh ambil di Pos Malaysia. Selain Pos Malaysia ada macam-macam lagi ya syarikatnya. Contohnya Ninja Van, JNT, Dell, Citylink, banyak lagi syarikat yang menghantar barang. Tapi di Pos Malaysia ni selain hantar barang, kita boleh bayar bil. Boleh bayar bil api, bil elektrik, bil air ya. Boleh bayar di sini. Jadi apa? Kan amalan-amalan sopan di tempat awam seperti pejabat pos ni. Tempat awam tu maknanya tempat orang ramai. Hari ni kita nak belajar. Tapi sebelum kita belajar tu kita kena tengok. Sambil-sambil kita belajar apakah amalan sopan di tempat awam. Kamu akan belajar hari ini menyusun perkataan jadi satu ayat. Dia nak cerita apakah amalan sopan yang dia buat di pejabat pos. Boleh baca dengan cikgu sama-sama. Buka muka surat 19 buku aktiviti. Buku aktiviti muka surat 19. Ya. Mari kita baca dengan cikgu. Nampak tak? Kalau tak nampak ni cikgu kena naikkan sikit. Okey. Dan pejabat pos Nizam ke ayahnya. Sekali lagi. Dan pejabat pos Nizam ke ayahnya. Agak-agak apakah perkataan pertama? Siapa yang pergi ke pejabat pos? Cuba perhatikan perkataan manakah yang guna huruf pertamanya adalah huruf besar. Mana satu huruf besar? Mula-mula sekali. Ya, betul. N untuk Nizam. Jadi, nombor 1, Nizam. Nizam dengan siapa? Dengan ayahnya kan? Jadi, kita tulis Nizam dan nombor 2, 3, ayahnya ke pejabat pos. Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Kita baca ikut nombor. Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Kamu akan salin nanti di bahagian bawah. Ikut turutan nombor jadi macam ni. Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Kamu boleh ulang semula video ni dan tekan pause. Berhenti untuk ikut nombor tu. Tulis dalam buku. Ya? Minta bantuan ayah atau ibu kamu. Kedua, dah sampai pejabat pos, apa dia buat? Tunggu dalam kan? Tunggu dalam, duduk di kerusi, tunggu diam-diam. Mari kita baca. Kita baca. Kita baca perkataan ini. Pelanggan, giliran, para, menunggu.
pelanggan, giliran, para, menunggu. Mana satu yang guna huruf besar? Huruf besar ni penting. Kamu kena tengok. Sebab itulah perkataan pertama. Ya, huruf P. P untuk para. Jadi, para nombor satu. Para tu apa, cikgu? Para tu ramai. Ramai. Siapa yang ramai? Pelanggan. Pelanggan ni siapa? Nizam tadi dengan ayahnya. Kenapa panggil pelanggan, cikgu? Kita pergi satu tempat, kita nak berurusan, nak ada benda kita nak tanya dekat orang kat situ, kita sebagai pelanggan lah. Kamu pergi pasar, kamu pelanggan. Kamu pergi kedai makan, kamu pelanggan. Para pelanggan buat apa? Menunggu, nombor 3, nombor 4, giliran. Tunggu giliran, maknanya kena sabar, tunggu. Kita baca perkataan ikut nombor. Para pelanggan menunggu giliran. Baca ikut nombor. Para pelanggan menunggu giliran. Nombor 1 para, nombor 2 pelanggan, nombor 3 menunggu, nombor 4 giliran. Kamu boleh salin ikut nombor jadi macam ni. Para pelanggan menunggu giliran. Baik, dah tunggu giliran kena buat apa? Senyap. Kena senyap. Bising, tidak, berbuat, nizam. Sekali lagi. Bising, tidak, berbuat, nizam. Kataan apakah yang mula dengan huruf besar? Ya, nizam. N. N besar. Jadi, nizam nombor 1. Nizam buat apa? Buat bising? Tak. Jadi, tidak nombor 2. Tidak, berbuat nombor 3. Nombor 4, bising. Kita baca ikut nombor 1, nizam. 2, tidak. 3, berbuat. 4, bising. Dia akan jadi nizam tidak berbuat bising. Tulis cantik-cantik di bahagian bawah ni macam ni. Nizam tidak berbuat bising. Seterusnya, kalau tak buat bising, kena buat apa? Nizam bawa buku, dia duduk kat kursi, dia baca buku. Kita baca. Buku, di, membaca, dia, kerusi. Buku, di, membaca, dia, kerusi. Dalam banyak-banyak perkataan ni, perkataan apa yang ada huruf besar? Ya, dia. Dia. Jadi, dia ini nombor 1. Dia buat apa? Dia tu siapa? Nizam tadi. Dia membaca. Baca apa? Baca buku nombor 3. Baca buku di nombor 4 di kerusi. Duduk diam-diam kerusi. Buka buku baca. Kita baca ikut nombor 1. Dia. 2. Membaca. 3. Buku. 4. Di. 5. Kerusi. Dia akan jadi dia membaca buku di kerusi. Salin elok-elok macam ni. Dalam buku. Dah lama menunggu. Apa jadi? Kita baca. Di, nizam, membayar, ayah, kaunter, bil. Di, nizam, membayar, ayah, kaunter, bil. Dalam perkataan ni semua, mana satu yang huruf besar? Ada 2 kan? A untuk ayah, N untuk nizam. Cikgu cakap tadi huruf pertama adalah perkataan pertama. Kalau macam ni, kamu kena tengok balik keadaan. Siapa yang bayar bil? Bil elektrik, bil air. Siapa? Nizam ke ayahnya yang ada duit? Ayah. Ya. Jadi kalau ayah yang ada duit, ayah yang bayar. Ayah nombor 1. Ayah siapa? Ayah Nizam nombor 2. Ayah Nizam buat apa? Membayar nombor 3. Membayar apa? Membayar bil nombor 4. Nombor 5 di. Bayar bil di mana? Di kaunter. Mari kita baca ikut nombor. Nombor 1 ayah. Nombor 2 Nizam. 3 membayar. 4 bil. 5 di. 6 kaunter. Dia akan jadi ayah Nizam membayar bil di kaunter. Kamu akan salin ikut nombor tadi. Cantik-cantik macam ni. Ayah Nizam membayar bil di kaunter. Dapat ya? Jadi, tugasan pada hari ini, kamu buka buku aktiviti Merah Jambu, jilid 2, muka surat 19. Kamu boleh buka, ikut sekali video cikgu, kamu boleh terus tanda terus. Ikut nombor yang cikgu ajar tu. Nak berhenti, kamu tekan pause dekat video, kamu boleh tulis nombor.
Ya. Lepas tu kamu salin perkataan demi perkataan ikut nombor-nombor. Satu apa dia, nombor dua apa dia dan seterusnya. Jadi cikgu ingat perkataan pertama huruf besar diakhiri dengan akhir ayat kena letak tanda titik. Kalau dah siap boleh tangkap gambar dan cikgu akan semak. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.